Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 15 September 2021. Saya Nur Azira Awang bersama anda dalam Buletin Pahang. Kerajaan negeri tidak pernah meminggirkan keperluan warga emas, terutamanya mereka yang disenaraikan sebagai penerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail berkata, ia dizahirkan melalui bantuan prihatin Pahang BPP di mana pada tahun ini sahaja seramai 2,169 orang warga emas berusia 80 tahun ke atas telah menerima sumbangan one-off. Sumbangan bernilai RM250 bagi setiap penerima itu melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM542,250. Turut menerima sumbangan jumlah sama ialah 20,698 orang kurang upaya OKU. Selain itu, kerajaan negeri turut memberi sumbangan one-off sebanyak RM250 kepada peserta e-Kasih Miskin Tegar, kenaikan kadar bantuan AM JKM dari RM300 kepada RM350 sebulan mulai Januari 2021, serta peruntukan RM10,000 Malaysia kepada setiap 52 buah PDK untuk memberi latihan dan pemulihan kepada OKU. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program sambutan Hari Warga Emas Peringkat Negeri Pahang secara atas talian. Turut sama pada majlis berkenaan pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza Syamsuddin. Timbalan Setiausaha Kerajaan Pahang merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Warga Emas Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Muhammad Zakaria Ibrahim, serta Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Pahang Yang Berbahagia Encik Zukairi Zainul Abidin. Turut serta pengerusi Yayasan Hawa Yang Hormat Datuk Seri Maznah Mazlan, Pensyarah Jabatan Kejururawatan Medical Surgical Kuliah Kejururawatan Universiti Islam Antarabangsa UIA Dr. Fatimah Abdul Wahab, Pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia Encik Nasaruddin Subi dan Pengarah Bahagian Warga Emas Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia Puan Hizlin Hassan. Sementara itu, Datuk Seri Haji Warosdi berkata, Malaysia sedang menuju ke arah negara tua akibat penurunan kadar fertiliti serta peningkatan jangka hayat hidup penduduk. Pada majlis sama, beliau turut mengingatkan warga emas agar terus menjaga SOP bagi mengelak daripada terkena jangkitan COVID-19. Trend melagakan penumbuk atau fist bump ketika berjumpa perlu dielakkan untuk mengurangkan risiko penularan COVID-19. Hanya letak tangan di dada tanda hormat sebagai ganti bersalaman kerana risiko jangkitan COVID-19 lebih tinggi apabila seseorang batuk, bersin atau bercakap dalam jarak dekat. Kerajaan Pahang mengumumkan gelaran Darjah Indera Mahkota Pahang DIMP yang membawa gelaran Datuk kepada Sri Sanjeevan Ramakrishnan ditarik balik dan dibatalkan. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, penarikan darjah kebesaran itu sebagai menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Penama tidak dibenarkan memakai sebarang gelaran yang dikurniakan dan perlu mengembalikan darjah kebesaran yang dikurniakan sebelum ini. Darjah itu dikembalikan kepada pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang selaras dengan Undang-Undang Darjah-Darjah Kebesaran dan Bintang-Bintang Negeri Pahang. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media. Pos Lemoy dan perkampungan orang asli Telimau di Cameron Highlands akan mendapat rangkaian talian 4G selepas dua menara baru di kampung berkenaan akan siap beroperasi pada penghujung Oktober depan. Dua menara baru ini adalah daripada 28 menara baru yang dijangka siap sepenuhnya sebelum penghujung tahun 2021 di bawah pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Pahang yang dijalankan secara kerjasama SKMM dengan Kerajaan Pahang. Menara di Pos Lemoy terletak berdekatan dengan Sekolah Kebangsaan Lemoy Cameron Highlands yang mempunyai seramai 127 orang pelajar. Pelajar-pelajar tersebut merupakan masyarakat orang asli dari beberapa buah kampung seperti Kampung Lemoy, Kampung Telimau, Kampung Cenan Cerah
dan Kampung Tilip. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, secara keseluruhan melalui pelaksanaan jendela di Cameron Highlands, sebanyak 23 menara telah dirancang untuk dibina di mana baki 21 menara lagi akan bermula dalam masa terdekat. Di bawah usaha yang sama, sebanyak 13 stesen pemancar akan dinaik taraf kepada rangkaian 4G dan 8 kampung orang asli akan mendapat perkhidmatan internet jalur lebar satelit. Bagi perkhidmatan talian tetap, rangkaian di 4,370 premis telah dirancang untuk dinaik taraf dan sehingga kini 916 telah siap dilaksanakan. Beliau berkata dengan siapnya semua inisiatif ini dijangka pada penghujung tahun 2022, masyarakat di kawasan sasaran di sekitar Cameron Highlands akan mendapat perkhidmatan internet yang lebih baik dan berkesan. Ini membuktikan Kerajaan Pahang pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail terus berusaha merapatkan jurang digital di antara penduduk luar bandar dan bandar demi memastikan semua rakyat negeri ini mendapat akses kepada internet yang lebih baik dan laju sekaligus mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Pahang mencatatkan sebanyak 766 kes baru COVID-19 dengan Kuantan menjadi daerah paling banyak kes hari ini. Berdasarkan maklumat Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 413 kes, Temelloh 146 kes, Pekan 62 kes dan Lipis 53 kes. Bentong pula mencatatkan sebanyak 29 kes, Cameron Highlands 19 kes, Rompin 18 kes, Jerantut 12 kes, Bera 8 kes, Maran 5 kes dan Raub 1 kes. Selain itu, pada hari ini juga sebanyak 10 kematian dicatatkan dan satu kluster baru iaitu kluster Kampung Berhamah Lipis. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin. Sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakah Haji Syamsuddin berkesempatan mengagihkan bakul makanan kepada penduduk yang dikuarantin akibat COVID-19. Agihan telah dilakukan di Kampung Batu Satu Temelloh kepada semua mereka yang dikenakan arahan kuarantin selain penduduk sekitar yang turut menerima bantuan tersebut. Menerusi satu hantaran di laman Facebooknya, beliau berkata, penyerahan bakul makanan terpaksa diserahkan dari jarak yang jauh bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP demi keselamatan semua pihak. Disebabkan keadaan yang tidak mengizinkan ini, beliau hanya dibenarkan menyampaikan barangan dari jarak yang sedikit berjauhan, namun dekat di hatinya ingin berbual sambil bertanya khabar mereka, tetapi apakan daya, SOP perlu dipatuhi. Dalam hantaran sama, beliau turut berkongsi kenangan ketika pernah tinggal di Kampung Terbabit ketika usia remajanya dan mempunyai ramai kenalan yang masih menetap di Kampung Batu Satu sehingga kini. Beliau turut menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada pelbagai pihak kerana mempermudah urusan penyampaian bakul makanan dari rumah ke rumah yang melibatkan Majlis Tindakan Sosial Pahang MTSP Temelloh, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Batu Satu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan penduduk setempat. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB telah memperuntukkan bantuan fasa 2 kepada institusi Mahat Tafiz, madrasah dan pondok negeri Pahang berjumlah 1.04 juta.
Pengumuman bantuan fasa 2 tersebut diumumkan oleh Timbalan Yang di-Pertua MUIB Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja Lieutenant Colonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam Majlis Liqa' Mahabbah bersama Pengetua Mahat Tafiz, Madrasah dan Pondok Negeri Pahang yang diadakan secara atas talian. Hadir sama pada majlis ini Sahibu Samaha Mufti Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman Osman, Ketua Pegawai Eksekutif MUIB Yang Hormat Datuk Ahmad Hairi Haji Hussein, Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Haji Zulkifli Haji Ali Al-Hafiz dan Pengurus Besar Kanan Pusat Kutipan Zakat Pahang Yang Hormat Datuk Halidan Daud. Terdahulu, MUIB telah menyalurkan sumbangan bantuan one-off fasa 1 berjumlah RM360,000 kepada kira-kira 1,200 guru dan kaki tangan institusi tahfiz negeri Pahang sebanyak RM300 seorang bagi membantu menampung pendapatan mereka yang terjejas sepanjang tempoh PKP yang lalu. Bermula Januari hingga Ogos 2021, keseluruhan sumbangan yang telah disalurkan kepada institusi tahfiz, madrasah dan pondok merangkumi bantuan Ihya Ramadan, bantuan penyelenggaraan dan baik pulih kecil, bantuan khas fasa 1 dan fasa 2 adalah sebanyak RM2.06 juta. Yang Amat Mulia Timbalan Yang di-Pertua MUIB turut merakamkan jutaan terima kasih kepada kerajaan negeri dan pembayar-pembayar zakat negeri Pahang serta semua pihak yang membantu institusi tahfiz dalam meneruskan sesi persekolahan norma baru. Majlis Keselamatan Negara MKN mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD yang membabitkan satu lokaliti di Lipis bermula Khamis ini hingga 29 September depan. Ketua Pengarah MKN Datuk Rozi Mat Saad berkata kawasan berkenaan adalah di Kampung Tementong Mukim Ceka 1 daerah Lipis. Beliau berkata pelaksanaan PKPD di kawasan ini disebabkan kluster komuniti yang baru dilaporkan Kementerian Kesihatan ekoran kes indeks daripada seorang bergejala pada 7 September tetapi sudah menjangkiti 12 orang. Beliau berkata prosedur operasi standard bagi kesemua PKPD berkenaan adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Dalam pada itu katanya lagi 2 lokaliti di Pahang yang sepatutnya berakhir PKPD esok namun disambung lagi iaitu Kampung Badung Dalam dan Kampung Permatang Durian di Mukim Bebar dalam daerah Pekan yang sudah dilaksanakan PKPD sejak 2 September lepas. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Hargailah keamanan yang kita miliki pada hari ini dengan sebaik mungkin supaya ia dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Selamat Hari Malaysia. Assalamualaikum.